Hai, namaku Adib. Aku sedang bermimpi tentang ceramah zihar. Apakah yang dimaksud dengan zihar? Dan bagaimana dengan panggilan pasangan suami isteri dengan panggilan mahram seperti abi ummi, mas adik dan yang semisalnya? Apakah itu termasuk zihar, Ustaz? Dan adakah contoh panggilan untuk pasangan suami isteri dari generasi salaf, Ustaz? Zihar itu seorang memanggil istrinya, atau dia berkata kepada istrinya, engkau itu seperti punggung ibuku. Ya, artinya engkau seperti ibuku. Dia haramkan istrinya atas dirinya, sebagaimana ibunya haram terhadap dirinya, istrinya juga seperti itu. Itu zihar. Ya, dan zihar ini adalah hal yang diharamkan. Karena itu termasuk perkara besar. Siapa yang berucap seperti itu, ada 3 jenis kafarah diterangkan di surah Qad Sami'a, surah Al-Mujadilah. Ya. Adapun kalau seorang suami atau istri sebaliknya memanggil dengan panggilan seperti yang disebutkan kak, mas, atau adik atau yang semisal dengannya, itu memang sebagian ulama ada yang mengatakan makruh untuk hal tersebut. Itu diantaranya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan itu makruh. Ya, tapi kebanyakan ulama mengatakan itu nggak ada masalah. Sebab itu dia tidak memaksudkan dengan zihar, yaitu panggilan lumrah akrab untuk mendekatkan hati antara suami dan istri. Ya, dan itu tidak ada masalah insyaallah ta'ala. Dan saya lebih condong kepada pendapat kebanyakan ulama yang membolehkannya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Tiba-tiba, bibiku datang. Adib, bangun! Aduh, aku terlupa. Hari ni aku ada kelas. Lantaklah bilik tak kemas. Kenapa pula ustaz ni? Unprecedented situation call for unprecedented measures. Nasihat pakar-pakar kesihatan awam di dalam negara, kerajaan bersetuju dengan pandangan bahawa satu tindakan yang tegas perlu diambil untuk memutuskan rantaian jangkitan penularan virus COVID-19. Dan untuk itu kerajaan telah memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Wah, PKP pula. Macam mana nak pergi kelas ni? 14 hari bermula jam 12.01 tengah malam Rabu 13 Januari 2021 hinggalah 20. Assalamualaikum Adib. Alhamdulillah sihat ya. Baiklah, hari ini kita masih diberi peluang untuk meneruskan pengajian kita. Walaupun pada waktu PKP macam ni, kita tetap kena usahakanlah untuk kita bagi masa kita juga untuk mengaji Al-Quran dan ilmu agama, insyaAllah. Kita teruskan kelas mengaji kita secara atas talian ya. Okey Adib, kita sambung lagi surah seterusnya iaitu surah Al-Mujadilah. InsyaAllah, tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا
من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, mumtaz adik bacaannya. Macam ni yang kita nak, bacaan yang jelas serta tartil dan sebutan yang baik. Macam Ustaz bagi tahu, dalam Quran sebut warattilil Quran tartilah. Bacalah Quran secara tartilnya, iaitu bacaan yang baik. Macam adik baca tadi itulah, bagus. Jadi pada ayat 1 hingga 4 ini menceritakan soal zihar. Adik tahu tak apa itu zihar? Zihar. Minggu lepas saya ada tengok di YouTube. Mari kita saksikan. Dia tanya masalah zihar. Zihar ni menyerupakan isteri dengan mahram. Dia kata mung gemuk macam mak mung. Jawabnya, nak jadi zihar ini menyerupakan anggota yang menjadi aurat. Baru jadi zihar. Dia kata punggungmu macam punggung mak mung. Tu baru zihar. Nampak? Pasal punggung. Ni gemuk dah. Gemuk tu sifat. Bekeng, comel, uduh. Nampak? Betak. Mung ni betak macam mak mung betak. Bukan zihar tu. Zihar ni menyerupakan anggota yang merupakan aurat yang wajib itu. Punggungmu, kemaluanmu. Dia kata gitulah. Itulah yang saya tengok Ustaz. Baiklah, zihar ini adalah satu lafaz yang diungkap oleh si suami ke atas isterinya, di mana menyamakan isterinya dengan mahramnya. Contoh terdekat ibulah. Akan tapi, kita perlu ketahui pengertian yang lebih jelas kerana selalunya orang kita kurang faham apa dimaksudkan zihar itu sebenarnya. Bukan semua perkara yang kita samakan isteri kita dengan mahram kita itu dikira zihar. Okey? Baiklah, sebenarnya begini. Zihar ini mulanya adalah cara kebiasaan orang di zaman jahiliah untuk menjatuhkan talak. Antara contoh lafaz zihar itu adalah berkata kepada isteri, anti kazahri ummi, yang bermaksud engkau seperti belakang ibuku. Dan begitulah juga bila menyamakan apa sahaja bahagian tubuh isteri kita dengan bahagian belakang ibu kita. Ini kerana menurut syarak, zihar itu berlaku pada keseluruhan anggota badan dikiaskan kepada bahagian belakang. Dahulunya zihar ini dianggap sebagai talak pada zaman jahiliah. Kemudian Allah memberikan rukhsah keringanan kepada umat ini dengan menjadikan pada zihar itu ada kafarah dan tidak menjadikan ia sebagai talak. Zihar itu terjadi dengan dua keadaan, sama ada dengan lafaz soreh maupun lafaz kinayah. Lafaz soreh contohnya seperti tadilah, iaitu menyamakan isteri dengan belakang mahram kita. Okey, dalam hal ni sama juga ungkapan seperti kamu ke atasku, seperti perut ibuku, atau seperti kepalanya, atau farasnya, atau seumpama dengannya. Begitu juga dengan ucapannya, faras kamu atau kepala kamu, perut kamu atau kaki kamu ke atas diriku sama seperti bahagian belakang ibu aku. Maka orang yang mengucapkan ini telah melakukan zihar lah. Lafaz kinayah pula, ungkapan seorang suami kepada isterinya. Contoh,
kamu ke atasku seperti ibuku atau seumpama ibuku. Baiklah, maka dalam hal ini perlu diambil kira pada niat pengucapannya lah. Sekiranya dia bermaksudkan zihar, maka itu merupakan zihar. Tapi sekiranya dia tidak maksudkan zihar, maka dia tidak dianggap sebagai pelaku zihar di sisi Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Abu Hanifah. Maka dari ayat di dalam surah yang kita bincangkan ini, Allah memerintahkan si suami yang jelas telah melakukan zihar terhadap isterinya untuk membayar kafarah. Suami tidak boleh mensetubuhi isteri selagi tidak membayar kafarah atas kesalahannya itu. Okey. Kafarah yang dikenakan adalah pertama, bebaskan seorang hamba, dan kedua, sekiranya tidak ada, perlu berpuasa 2 bulan secara berturut-turut. Dan ketiganya, sekiranya tidak mampu, maka perlu beri makan kepada 60 orang miskin. Oh ya Ustaz, isu zihar ini tak terjatuh talak, tapi sebaliknya dikenakan kafarah dan suami wajib melunaskan kafarah serta haram untuk mensetubuhi isterinya selagi belum menyelesaikan kafarah. Ustaz, saya baru teringat dalam isu zihar ini pernah juga saya terlihat di Instagram masa tu. Ada perbincangan dibangkitkan oleh pendakwah terkenal iaitu P.U. Azman. Isu yang dibangkitkan waktu itu adalah, adakah dikira zihar sekiranya seorang suami memanggil isterinya dengan panggilan mama? Maka jawapan yang diberikan adalah ianya tidak dikira zihar asbab memanggil isteri dengan panggilan mama. Sebabnya panggilan itu tidak menyamakan taraf antara mahram dan isteri, tetapi kerana nak mengistilahkan mama itu adalah mama kepada anak-anaknya, maka tiada masalah untuk memanggil isteri dengan panggilan mama atau umi dan sebagainya. Ya, benar tu Adib. Seperti tadi yang Ustaz cakap tu, ramai orang kita kurang faham apa itu zihar sebenarnya. Yang mereka faham asalkan samakan dengan mahram je dah kira zihar. Dia cerita ni sama macam kawan Ustaz ni, dia seorang kaunseling dalam masalah rumah tangga lah dekat pejabat agama. Katanya ramai orang bertanya adakah dia dah lakukan zihar. Sedangkan hanya perkara yang biasa, yang tidaklah dalam Islam itu dikira zihar. Contoh ada yang kata saya tak sengaja puji isteri saya cakap hidung awak ni macam mak saya, mancung. Ada juga yang kata saya tercakap isteri saya, awak ni pandai masak macam ibu saya. Jadi perkara seperti itu dia tidaklah perlu risau. Sebab bolehlah kiranya macam tadi tu, isu tadi di mana P.U. Azman beritahu tu, maka dia tidak dikira sebagai zihar. Boleh panggil isteri kita dengan panggilan mama ke, ibu ke, mamai ke, tak apa, dia tak ada masalah. Dia tidak dikira sebagai zihar. Sekarang ni kan Ustaz, saya tertanya juga, di zaman serba moden dan juga kefahaman ilmu agama yang sudah hebat sekarang ini, masih logik ke isu zihar ini terjadi di kalangan rumah tangga? Logik Adib, masih logik. Sebabnya zaman sekarang ni, kalau kita lihat, institusi rumah tangga dah kurang tarbiyahnya lah dari segi agama khususnya. Dekat Jabatan Agama tu, macam-macam report ada. Kat Mahkamah Syariah pun macam tu juga. Kadang-kadang perkara yang kita rasa tak termasuk di akal apa yang diorang buat pun ada berlaku. Maka perkara zihar tak mustahil boleh berlaku bila suami lupa untuk menjaga sensitiviti dalam pergaulan sesama isterinya. Bila tak jaga mulut dan akal, apa benda pun boleh jadi. Betul tak? Ada pun sekadar gurauan pun dikira zihar sebenarnya Adib. Bak kata orang tua cakap, mulut jangan celupar sangat lah. Dia kena jaga benda tu. Okay? Sebagai kesimpulannya, terdapat beberapa kesan yang akan terjadi sekiranya seseorang suami itu melakukan zihar terhadap isterinya. Antara kesannya ialah suami yang melakukan zihar akan mendapat kemurkaan daripada Allah dan berdosa besar kerana dia telah mengharamkan perkara yang dihalalkan oleh Allah. Yang kedua, suami isteri haram melakukan persetubuhan sehingga mereka menyelesaikan kifarah yang dikenakan. Maka, seorang suami itu sewajarnya berfikir sebelum melontarkan sesuatu perkara agar dijauhkan daripada berlakunya masalah zihar ini. Sekian, terima kasih.